أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah pemelihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Surah ini termasuk khilaf di kalangan para ulama. Al-Qawafil, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Adakah ia surah Makkiyah atau Madaniyah? Mengikut riwayat Ibn Mas'ud dan beberapa orang sahabat yang lain, surah ini termasuk dalam surah Makkiyah, diturunkan di Makkah. Mengikut riwayat Ibn Abbas dan ulama-ulama yang sependapat dengannya, satu riwayat Ibn Abbas, ada ulama sepertinya surah ini Madaniyah, diturunkan di Madinah. Tak jadi masalah Mekah atau Madinah. Ia adalah Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat. Nabi SAW dan para sahabat yang menyusun Al-Quranul Karim meletakkan surah ini di akhir Al-Quran yang disusun. Padahal dia bukan ayat yang akhir diturunkan. Ayat yang pertama diturunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang akhir sekali diturunkan mengikut pendapat yang paling kuat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu akan hari kamu dipanggil balik oleh Allah Ta'ala, akan dikira amalan kamu dalam keadaan kamu tidak dizalimi sedikit pun. Adapun pandangan setengah kitab dan ulama, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu diturunkan di Mekah, bukan ayat yang paling akhir. Ayat ini menyatakan kesempurnaan agama Islam, diturunkan dalam perjalanan Nabi ke Mekah, anak menunaikan haji wada. Ada lagi ayat ini diturunkan sebelum Nabi wafat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Walaupun demikian, Nabi dan sahabat-sahabatnya mengikut ilham yang diberi oleh Allah menutup Al-Quranul Karim dengan suratul Nas. Suratul Nas memberi makna yang sangat besar. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia. Mengapa tak disebut Rabbil Alamin? Dalam Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ditutup dengan Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia, kerana memuliakan manusia. Allah Ta'ala menjadikan makhluk manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang ada roh, ada jasad, ada akal, hidup bersendiri dan bermasyarakat, yang boleh mentadbir makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas muka bumi. Manusia je yang boleh buat, makhluk lain tak boleh buat. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada manusia. Bila Allah Ta'ala nak tugas amanah ini kepada makhluk, semua makhluk lain tak sanggup, Allah Ta'ala jadikan manusia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan
innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan amanah kepada langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang, supaya mereka memikul satu perkara yang dinamakan amanah. Tiba-tiba langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang takut, gerun untuk memikulnya dan enggan. Wa hamal hal insan, manusia memikulnya. Allah Ta'ala jadikan manusia untuk memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Kebanyakan manusia, kecuali mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, pengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Ada manusia yang baik, bukan semua manusia. Maka maka Nabi tutupkan dalam penyusunan Al-Quran mengikut petunjuk Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad SAW, termasuklah umat Muhammad SAW, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Tuhan yang menjadikan manusia dengan sifat-sifat mulia yang ada pada mereka. Malikin nas, raja kepada manusia. Kerana di kalangan manusia ni ada raja-raja. Termasuk raja-raja pun Tuhan raja dia. Semuanya hamba Tuhan. Raja baik, presiden baik, ketua baik, tok mulu baik, menteri baik, wakil rakyat baik, ketua kampung baik. Semuanya duduk di bawah perintah Allah Ta'ala. Sama ada manusia yang Islam, manusia yang bukan Islam, manusia yang baik, manusia yang jahat, semuanya Allah yang menjadi raja mereka. Malikin nas, Tuhan yang memiliki manusia, semuanya di bawah perintah Allah Ta'ala. Seluruh alam di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan semuanya. Semua makhluk, langit, bumi, seluruh alam di bawah kerajaan Allah. Manusia ni kecil saja. Tuhan yang memiliki segala-galanya. Oleh kerana itu, kalau ada manusia yang berlagak, dialah yang ketua, dialah raja, dia boleh buat segala-galanya, manusia ni dikutuk oleh Allah Ta'ala, dilaknat, akan diseksa dengan sekeras-kerasnya. Lawan, nak tunjuk nak tunjuk sombong dengan Allah Ta'ala, macam Fir'aun dan sepertinya. Tuhan yang memiliki seluruh manusia, ilahin nas, Tuhan kepada manusia. Tidak ada Tuhan melainkan dia saja, Allah. Dia saja Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain bagi manusia, bagi seluruh alam. Manusia adalah alam, malaikat Allah. Oleh kerana itu manusia hendaklah mengabdikan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, bergantung dengan Allah, minta tolong daripada Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Ta'ala, bermunajat pada Allah Ta'ala, berhadap pada Allah Ta'ala. Setelah kita sebut itu semua, minta Tuhan tolong kita. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan-bisikan syaitan al-khannas. Bisikan-bisikan di dalam hati manusia oleh al-khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menimbulkan waswah di dalam hati manusia. Waswah lain daripada syok. Syok lain, waswah lain. Syok ialah kita ragu terhadap Islam. Ragu seragu-ragunya terhadap Islam. Sepanjang menjadi suatu keyakinannya tak percaya ke Islam. Ini syok. Macam ni jadi kafir, keluar daripada Islam. Walaupun orang tak tahu, Tuhan tahu. Macam orang munafik, ataupun yang terang-terang kafir, ataupun orang kafir yang hidup dalam masyarakat kafir, dia percaya ke Islam. Tuhan tahu dia beriman. Ini Islam, beriman di sisi Allah Ta'ala. Duduk tengah-tengah orang Islam, tapi tak apa percaya ke hukum Allah Ta'ala, tak apa percaya kepada rizki Allah Ta'ala, tak apa percaya. Ini syok. Syok lain, waswah lain. Waswah ni duduk saja, mari ya sungguh, lepas tu sedar balik. Tuhan ni ada, tak ada, sedar balik. Lintasan dalam hati. Ini waswas. Waswah lain, syok lain. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mari dalam hati saya perasaan-perasaan begini-begini. Nabi tanya, lepas tu mengingat balik. Lepas tu saya ingat balik. Itu waswasah, kata Nabi. Itu waswasah. Imammu ada lagi, jangan takut.
Jadi mereka yang ada penyakit waswas ni jangan takut kena lawan. Termasuk dalam jihad. Iaitu perjuangan menentang syaitan-syaitan yang menghasut dalam hati kita. Waswas dalam akidah, waswas dalam ibadat. Sehingga ambil semayang, jeruh sampai 2-30 kali, tak kata lagi muka. Habis kolah, tak kata lagi pelawak. Mandi wajib, jeruh. Pada hari penuh dah tak kepala, wasa tak kena air. Itu pelawak. Kepala mu daun keladi ke kepala. Ini, jangan berdoa. Ini waswas. Ini menyebabkan jadi penyakit kepada manusia. Niat semayang, siapa niat? Siapa Allahu Akbar, nak mari muqaranah kamaliyah, muqaranah tawzi'iyah. Ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini banyak muqaranah dia. Muqaranah kamaliyah, muqaranah tawzi'iyah, macam-macam muqaranah. Muqaranah ni nak hadir niat dalam masa takbiratul ihram. Kerana qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Buat sesuatu sudah buat lalu. Ini taklif mazhab Syafi'i. Dah puasa mana puasa? Puasa tunggu subuh dah. Nak puasa niat masa tunggu subuh. Ke dah pula puasa. Kalau niat buat lalu, tunggulah subuh, tunggu. Pakak tunggu belakang niat puasa kat dengan subuh tu. Dah pula. Ini perbahasan falsafah. Perbahasan ilmu dari segi bahasa. Khilaf. Tak apalah kita hadir niat tak jadi masalah. Itu ijtihad para ulama. Nabi kata man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad dia betul dapat 2 pahala. Berijtihad dia salah dapat 1 pahala. Boleh pahala juga. Mazhab lain kata tak apa. Turun di rumah niat negara sedih. Pergi niat nak pergi apa sedih, bukan negara dia masjid. Bukan apa niat negara semayang. Begitu Allahu Akbar, sah semayang dia. Hilang penyakit waswas. Kalau mari penyakit waswas ni pakai mazhab lain, tak ada masalah. Mana baik mazhab lain ke mazhab syaitan? Baik mazhab lain pada mazhab syaitan. Dua pakai mazhab syaitan. Kalau kita hadir niat masa tu ada masalah. Duduk ikut ke waswas, siapa tak boleh nak semayang. Ini kita minta Tuhan lindungkan kita dari waswas. Imam Nawawi sebut dalam Al-Adhkar. Mereka yang ada waswas ni banding dengan mereka yang ada iman dalam hati dia. Nawawi kata, kalau rumah tu ada piti banyak, duit banyak, barang berharga, sudah tentulah orang cuy apa-apa duk macam mana nak masuk rumah ni. Menandakan rumah tu ada piti, ada duit. Kalau orang tu ada penyakit waswas, ada iman dalam hati dia, menandakan iman ada. Sebab itu syaitan duduk tu sama. Kalau tak ada waswas ni, tak berasa apa kepada dia. Iman dia tak pun balik. Bukan bermakna orang tak ada waswas tu tak balik. Bukan makna begitu. Supaya mereka yang ada waswas jangan rusi. Iman dia ada. Menandakan iman dia kuat. Dengan sebab itulah syaitan duk ganggu dia. Kalau kita boleh lawan waswas ni lagi baik. Nabi disebut dalam hadis, Nabi pun nak semayang. Sudah Nabi semayang, sahabat tengok Nabi gagah dengan tangan. Capa sesuatu. Sahabat tanya apa Rasulullah ni? Ke ada pasal yang baru semayang ni? Ya Rasulullah, pasal apa kami tengok Rasulullah tengah semayang duk capa tengah? Nabi kata, aku tengah semayang tu syaitan. Syaitan mai kaca aku. Aku nak rapah jamung yang dia pegang tu, nak tunjuk budak-budak. Tapi tu Allah Ta'ala tak izin pada aku. Allah Ta'ala tak izin. Termasuk beriman kepada yang gaib. Jadi kita minta Tuhan lindung daripada kejahatan waswas. Kejahatan bisikan-bisikan al-khannas. Syaitan al-khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang menimbulkan bisikan-bisikan di dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Syaitan yang ada 2. Syaitan jin yang kita tak nampak. Yang masuk dalam darah kita, mengalir masuk dalam kepala kita. Yang kedua, syaitan manusia yang kita nampak cokok. Yang menggoda kita, yang menipu kita, yang meliarkan kita dengan Islam. Ini syaitan manusia yang kita nampak. Kita minta Tuhan jauhkan kita daripada semua syaitan. Sama ada syaitan jin atau syaitan manusia. Adalah menjadi satu hikmah yang besar.
Nabi dan sahabat-sahabat yang menutup Al-Quran dengan suratul Nas. Dimulakan dengan suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Ini permulaan. Permulaan minta Tuhan tunjukkan jalan yang betul. Jalan yang benar. Bukan jalan yang tak benar. Ini permulaan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Lepas tu surah Al-Baqarah. Kitab Quran ni tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau nak tahu petunjuk, tengok Quran. Lepas tu ditutup dengan suratul Nas. Minta Allah Ta'ala tolong supaya dijauhkan daripada syaitan yang mengelirukan kita, yang menyebabkan kita keluar daripada Islam, menyebabkan kita iman kita jadi lemah. Waswah ni jangan buat main, walaupun tak apa. Kalau kita menyerah kalah, jadi keluar. Menyerah kalah ikut mula, ikut syaitan katalah, dalam bab ibadat boleh tahan, dalam bab iqadah, bab kepercayaan kita ikut syaitan. Ini tidak boleh. Sekadar waswah tak apa, lepas pada waswah pergi kepada syak. Ini sangat bahaya. Kalau waswah kita lawan boleh pahala besar. Lawan waswah ni boleh pahala besar. Dan memerlukan kita memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tolong kita daripada godaan syaitan ini. Dengan tafsir ini maka habirlah surah Al-Quranul Karim semuanya pusingan yang kedua selama 40 tahun. Tak sedar 40 tahun. Start tahun 76, 86, sekarang ni 2016. 40 tahun. Sekejap dia. Jadi marilah kita ambil peluang masa khatam ini, masa diperkenankan doa. Kita doa kepada Allah Ta'ala, minta Tuhan terima segala amalan kita. Tuhan kuatkan iman kita dalam menghadapi ujian yang dahsyat, terutama di akhir zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad. Allahumma antal wahidul ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Maqsud, Ya Dzal Fadl wal Jud. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bismikal a'zam wa bi kalimatika at-tammah. Allahumma taqabbal minna a'malana at-tammah waghfir lana dhunubana 'ammah kabiraha wa saghiraha 'azimaha wa haqiraha zahiraha wa batinaha 'alanaha wa sirraha wa dhunub abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa aqaribina wa mashayikhina wa ahibbaina fillah wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khayra umurina akhirah wa khayra amalina khawatimah wa khayra ayyamina yawma alqaka fihi yawman alqaka fihi wa khayra ayyamina yawman alqaka fihi wa khayra ayyamina yawman alqaka fihi. Allahumma ij'al sa'ada ayyamina yawmi liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyah wa maraddan ghayra mukhzin wal afadihin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a
وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، فثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطايانا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.